Bab 15. Ingin mempersunting bunga di taman. Keluarga Azhari telah datang merisik Dahlia. Embong berasa berat untuk menerima lamaran tersebut kerana Dahlia merupakan anak sulung yang menjadi harapan keluarga. Embong sangat berharap Dahlia dapat belajar hingga ke universiti dan dapat membantu keluarga. Walau bagaimanapun, Ibu Azhari yang mengetuai rombongan itu kerana suaminya ke Kuala Lumpur. Beliau mengatakan bahawa perkara itu tidak menjadi halangan kepada ikatan Azhari dan Dahlia. Mereka sanggup menunggu Dahlia hingga tamat pengajiannya. Akhirnya, Embong menyerah keputusan itu kepada Dahlia. Cincin merisik diletakkan di atas meja. Selepas itu, Embong bersiap-siap untuk menunaikan solat di masjid. Semasa mandi, Embong telah dibatuk oleh seekor ular di pahanya. Bab 16. Bisa ular tedung. Embong terpaksa dimasukkan ke wad untuk mendapatkan rawatan. Semasa ketiadaan ayahnya, Dahlia terpaksa menguruskan banyak perkara. Melihatkan keadaan itu, Mawar menyuarakan hasrat untuk berhenti sekolah agar dapat menjaga adik-adiknya. Dahlia melarang hasrat Mawar kerana Mawar pernah berjanji kepada emak mereka untuk memperoleh keputusan yang cemerlang dalam SRP. Sewaktu Dahlia melawat abahnya di Hospital Batu Pahat, dia terserempak dengan Cikgu Hisham dan Kavita yang kebetulan menghantar Siti Wangi yang pingsan semasa menjalani latihan bola jaring. Kemudian, Cikgu Hisham dan Kavita menziarahi abah Dahlia. Cikgu Hisham meminta Kavita untuk membuat salinan nota-nota sepanjang Dahlia tidak hadir ke sekolah supaya dia tidak ketinggalan dalam pelajaran. Pada petang itu, Nek Kiah dan Seman melawat Embong. Nek Kiah memberitahu Dahlia sangkaannya bahawa rumah itu berhantu adalah benar kerana seorang demi seorang keluarga Dahlia mendapat bencana. Nek Kiah juga memberitahu tanah itu akan dijual dan menyuruh keluarga Dahlia duduk di kebun hujung kampung. Dahlia tidak bersetuju dengan cadangan neneknya. Bab 17. Ku pertahankan tanah sekangkang kera. Dahlia tertekan kerana banyak perkara yang difikirkan. Antaranya ialah pelajarannya yang banyak ketinggalan disebabkan dia kerap ponteng sekolah. Emaknya yang masih dirawat di hospital. Abahnya dipatuk ular sedang dirawat di Hospital Batu Pahat. Adiknya Abu Bakar tidak boleh diharap untuk membantunya dan juga hasrat Azhari yang ingin melamarnya. Semasa Abu Bakar balik ke rumah untuk menukar pakaian, Dahlia memeriksa dompet milik adiknya. Dia terkejut apabila terdapat RM120 di dalam dompet tersebut sedangkan adiknya tidak bekerja. Azhari datang ke rumah Dahlia untuk mengambil pakaian emak Dahlia. Azhari terkejut apabila dimaklumkan bahawa abah Dahlia dimasukkan ke Hospital Batu Pahat kerana dipatuk ular. Selepas Azhari pergi, Nek Kiah datang untuk bertanya tentang rancangannya untuk menjual tanah tempat tinggal keluarga Dahlia. Jika keluarga Dahlia mahu terus tinggal di situ, mereka perlu membayar sebanyak RM15,000 kepadanya. Dahlia tidak dapat membuat sebarang keputusan. Bab 18. Budi tanpa mengira warna kulit. Pada pagi itu, Dahlia membawa anggerik untuk melawat abahnya di hospital. Dia menunggu bas di pondok bas. Tauke Lim telah datang bertanyakan tanah yang akan dijual. Menurut Seman, Dahlia telah bersetuju untuk menjual tanah tersebut, tetapi Dahlia menafikannya. Tauke Lim berasa hairan akan sikap Nek Kiah yang tamak akan wang sedangkan Nek Kiah tidak mengalami masalah kewangan. Tauke Lim berjanji akan berbincang tentang perkara itu dengan abah Dahlia. Tauke Lim juga meminta agar Dahlia mengajarkan anaknya Anne dalam penulisan karangan bahasa Melayu kerana anaknya lemah dalam penulisan sedangkan peperiksaan SRP akan menjelang tidak lama lagi.
Dahlia bersetuju untuk menerima tawaran Tauqi Lim itu. Dahlia terkejut apabila tiba-tiba sahaja sebuah kereta Honda Civic milik Cikgu Hisham berhenti di hadapan pondok bas tersebut. Bab 19. Apabila dua jejaka bertemu. Cikgu Hisham dan Kavita menasihati Dahlia supaya tidak berhenti sekolah, sebaliknya terus bertahan lebih kurang 4-5 bulan sahaja lagi sebelum menghadapi peperiksaan. Namun begitu, Dahlia terasa amat sukar untuk ke sekolah semula kerana memikirkan adik-adiknya yang memerlukan penjagaannya. Najib datang ke rumah Dahlia. Najib melihat ada beberapa orang sedang mengukur tanah di kawasan itu. Dahlia memaklumkan tanah itu akan dijual. Najib bersedia untuk membayar harga tanah tersebut, tetapi Dahlia menolak tawaran Najib. Kemudian Azhari pula datang ke rumah Dahlia. Timbul pelbagai persoalan dalam hati Azhari mengenai hubungan Najib dan Dahlia. Kedatangan Najib dan Azhari ke rumah Dahlia telah menyebabkan Nek Kiah memandang serong akan cucunya. Nek Kiah telah memberitahu Dahlia tanah tersebut telah ada pembelinya. Oleh itu, Dahlia perlulah bersiap sedia untuk berpindah. Bab 20. Ingin ku junjung langit. Nek Kiah datang lagi untuk mengingatkan Dahlia tentang tanah tersebut yang akan dijual. Nek Kiah terkejut apabila melihat embong ada di rumah. Apabila Nek Kiah bertanya kepada Dahlia sama ada dia telah memberitahu abahnya tentang hal tanah, embong menggunakan kesempatan itu untuk mengenalkan Nek Kiah dengan menggunakan parang yang sedang dipegangnya dengan mengatakan parang itu tajam dan senang hendak potong leher. Selepas itu, Nek Kiah pulang ke rumah. Dahlia memberitahu ayahnya dia ingin bekerja bagi membantu meringankan beban ayahnya. Akan tetapi, embong tidak bersetuju kerana beliau mahu Dahlia belajar hingga ke universiti. Tauqi Lim datang ke rumah embong dan menyatakan kesanggupannya untuk membayar harga tanah yang mahu dijual oleh Nek Kiah supaya embong dan keluarganya dapat terus tinggal di situ. Menurut Tauqi Lim, beliau ikhlas membantu demi kebaikan bersama-sama. Bab 21. Hijrah Remaja Harapan. Pada pagi itu, Dahlia pergi ke Balai Raya. Pada ketika itu, tidak ramai yang datang ke Balai Raya untuk bergotong royong bagi majlis sambutan Maulidur Rasul yang akan diadakan malam nanti. Dahlia membantu kerja-kerja memasak di situ. Tauqi Lim turut menyumbangkan barang-barang untuk sambutan tersebut. Haji Sulaiman selaku ketua kampung amat risau akan hal ini kerana kurang sambutan. Atun dan Abu Bakar turut berada di balai raya itu. Kedatangan Abu Bakar mengejutkan Dahlia kerana dia tidak menyangka adiknya akan membantu kerja-kerja tersebut. Atun banyak bercakap daripada melakukan kerja. Dia memberitahu Mak Haji, isteri Haji Sulaiman, bahawa Dahlia membawa lelaki silih berganti ke rumahnya. Kata-kata Atun telah menyebabkan Dahlia bersedih. Abu Bakar yang terdengar akan kata-kata Atun itu telah hilang sabar dan hampir-hampir memukul Atun tetapi dihalang oleh Haji Sulaiman. Dahlia terus pulang ke rumah selepas peristiwa itu. Abu Bakar telah memujuk Dahlia. Dahlia memberitahu telah banyak dugaan yang ditempuhinya. Abu Bakar juga telah memeluk ayahnya dan memberitahu dialah yang telah mencuri kambing milik abahnya. Bab 22. Kain merah yang reput. Abu Bakar telah insaf akan perbuatannya yang terpengaruh oleh kawan-kawannya yang datang daripada keluarga yang senang. Dia banyak membantu dalam melakukan kerja-kerja rumah. Abu Bakar bertekad untuk memberi sumbangan kepada keluarganya. Sewaktu mengemas barang-barang di bawah rumahnya, Abu Bakar terjumpa kain merah yang hampir reput membalut 2 biji telur ayam yang mengandungi jarum peniti, cincin akik, butiran pasir dan 2 batang paku. Barang-barang ini menunjukkan selama ini ada orang yang berhasad dengki terhadap keluarga mereka. Abu Bakar ingin menunjukkan barang-barang itu kepada embong tetapi dilarang oleh Dahlia. Dahlia menyuruh Abu Bakar membuangnya ke dalam sungai. Dahlia melarang adiknya menyimpan perasaan dendam. Dahlia mendapati Nek Kiah sudah beberapa hari tidak kelihatan di rumahnya atau di mana-mana di kampung itu. Keadaan ini merisaukan Dahlia. Dahlia pergi ke rumah Nek Kiah dan didapati neneknya sedang sakit. Namun begitu, Nek Kiah telah menghalaunya. Bab 23. Sinar Kebahagiaan.
Dahlia kembali semula ke sekolah. Kehadiran Dahlia disambut dengan gembira oleh kawan-kawannya. Kavita memberitahu Dahlia bahawa Najib begitu berharap agar Dahlia dapat menerima cintanya. Akan tetapi Dahlia hanya menganggap Najib sebagai sahabat sahaja, tidak lebih daripada itu. Semasa pulang ke rumah, Dahlia amat gembira apabila mendapati emaknya telah pulang dari hospital. Salihah telah pulih dari penyakitnya. Azhari juga ada bersama-sama ketika itu. Dahlia mengajak Azhari pergi ke rumah neneknya. Nek Kiah terbaring dalam keadaan mata yang terpejam. Panggilan Dahlia juga tidak disahutnya. Bab 24, runtuhnya tembok kesombongan. Nek Kiah tinggal di rumah embungnya. Selepas dimasukkan ke wad selama 2 hari, Nek Kiah berasa bersalah terhadap keluarga embung. Mereka melayan Nek Kiah dengan baik. Anak-anak dan cucunya yang lain, termasuk Seman, langsung tidak menziarahinya ketika beliau sakit. Pada hari itu, hujan turun dengan lebat. Air sungai sudah mula melimpah. Abu Bakar memaklumkan jabatan telah patah dan orang kampung telah mula mengemas barang-barang untuk berpindah ke Balai Raya. Embung dan ahli keluarganya turut berkemas untuk berpindah ke Balai Raya. Dahlia dan keluarganya berpindah dengan menaiki bot ke Balai Raya. Terdapat rungutan penduduk tentang keadaan yang berlaku itu. Bagi Haji Sulaiman, banjir yang berlaku itu ada hikmah yang tersendiri. Bab 25. Inilah kampungku. Banjir telah menyebabkan rumah embung roboh. Nek Kiah telah mengajak embung sekeluarga tinggal di rumahnya. Mereka sangat bersyukur akan perubahan Nek Kiah. Nek Kiah juga tidak lagi menyebut tentang tanah yang hendak dijualnya itu. Sebelum semua mangsa banjir pulang ke rumah masing-masing, Haji Sulaiman sempat menyampaikan ucapan kepada penduduk kampung Parit Haji Rais. Beliau menyeru agar penduduk kampung saling membantu antara satu sama lain dan prihatin akan masalah jiran tetangga. Beliau juga berharap agar penduduk kampung bersatu hati dan bersama-sama menjayakan apa-apa projek di kampung itu, kerana mereka hidup bermasyarakat. Kesan daripada kata-kata Haji Sulaiman, penduduk kampung mulai insaf dan mereka telah bergotong royong membina rumah embung semula dengan wang sumbangan parti. Haji Sulaiman bangga akan perubahan sikap penduduk kampungnya itu. Begitu juga dengan Tauke Lim. Dahlia amat terharu dan terasa dirinya tidak lagi disisihkan. Tauke Lim mengusik Dahlia. Rumah baharu nanti bolehlah dia naik pelamin. Bab 26. STPM akan kugapai kecemerlangan. Dahlia sibuk membuat persiapan terakhir sebelum peperiksaan STPM menjelang. Dalam kesibukan itu, Azhari telah datang dengan ibunya bagi membincangkan tarikh pertunangan mereka. Keputusan dibuat pada 30 Disember, iaitu selepas Dahlia tamat peperiksaannya. Dahlia hanya menurut sahaja kehendak keluarga Azhari dan keluarganya. Selepas tamat peperiksaan, Dahlia berasa sedih kerana terpaksa berpisah dengan kawan-kawannya. Dahlia juga memberitahu Siti Wangi dan Kavita tentang pertunangannya. Dahlia juga bercadang untuk bekerja di kilang untuk mencari pengalaman. Bab 27. Bunga-bunga kejayaan dalam genggaman. Cikgu Daim telah datang ke rumah embung untuk memberitahu bahawa Dahlia telah terpilih untuk mengikuti pengajian di salah sebuah universiti di Jepun selama 4 tahun. Pemilihan Dahlia telah pun dibuat atas cadangan sekolahnya dan Jabatan Pelajaran Johor berdasarkan pencapaiannya dalam peperiksaan. Sebelum bertolak ke Jepun, Dahlia akan belajar bahasa Jepun di Universiti Malaya selama 6 bulan. Azhari telah terdengar berita itu ketika dia datang untuk membeli cincin pertunangan mereka. Dia juga mengucapkan tahniah dan merelakan Dahlia belajar di Jepun.
Dahlia akan mendaftar di Universiti Malaya sehari selepas dia bertunang dengan Azhari. Bab 28. Koi Bito. Dahlia amat gembira kerana hubungan keluarganya dengan Nek Kiah semakin rapat. Akan tetapi, Dahlia berasa sedikit berduka kerana dia akan ke Kuala Lumpur selepas pertunangannya. Nek Kiah telah menghadiahkan gelang pusaka kepada Dahlia. Dahlia teringat kembali kenangannya sewaktu pergi membeli cincin dengan Azhari. Kawan-kawan Dahlia dan Cikgu Hisham turut hadir sewaktu majlis pertunangannya. Bas ke Kuala Lumpur akan bertolak pada pukul 5 petang, tetapi rombongan keluarga Azhari belum juga sampai. Dahlia semakin risau. Abahnya menyuruh Dahlia berkemas untuk bertolak ke Kuala Lumpur. Haji Sulaiman menyerahkan sumbangan orang kampung kepada Dahlia sebanyak RM500, termasuk yang diberi oleh Taukeling sebanyak RM300. Akhirnya Dahlia tiba juga di stesen bas bandar Penggaram yang jauhnya kira-kira 17 km dari kampungnya. Azhari datang berjumpa dengan Dahlia dan memberitahu punca kelewatannya kerana jurucakap majlis yang merupakan pakciknya lambat sampai. Sebelum menaiki bas, Azhari telah menghadiahkan sehelai songket berbenang emas berwarna merah kepada Dahlia. Azhari juga menyebut Koi Bito yang tidak diketahui maksudnya. Azhari meminta Dahlia agar menjaga jati diri sebagai orang Melayu walau berada di mana-mana pun.